Moshi guys, welcome to Overthinker. Apa kata korang tekan ke button subscribe? So hari ni aku akan ceritakan one of the most gruesome horror case in the history. Misteri kehilangan seorang gadis yang berjaya diselesaikan, tapi membongkar misteri yang lebih dalam dan gelap. Pada tanggal 7 Ogos 1972, Janet tinggalkan rumah dia untuk pergi ke rumah kawan dia. Itulah sekurang-kurangnya pesanan yang dibagi dekat ibu bapa dia malam tu. Tapi sebaliknya jadi, bila pagi yang sepatutnya Janet pulang, pada keesokan harinya Janet di Palma tak balik-balik juga. Ibu bapa dia pun dah start risau. The first thing yang diorang patut buat, call kawan-kawan dia yang Janet di Palma kata dia nak pergi. Bila diorang call, alangkah peliknya bila Janet sebenarnya tak sampai ke rumah tu pun. Jadi kes ni bertambah pelik dan misteri. Kenapa Janet tak pergi ke rumah kawan dia? Tak ada pun kehadiran Janet malam tu. Jadi apa lagi, orang tua dia terus menghubungi pihak polis jabatan di Springfield untuk melaporkan kehilangan anak diorang. Setelah berminggu-minggu pihak polis membuat pencarian, still Janet di Palma gagal untuk dijumpai. Jadi guys, persoalannya, ke mana Janet tu pergi? 6 minggu selepas kehilangan Janet di Palma, seorang penduduk melaporkan seekor anjing menggonggong bahagian lengan tubuh badan manusia yang sudah reput. Dan anjing tu menggonggong lengan tu sampai masuk ke dalam rumah. Jadi kes tu dah dikaitkan dengan kehilangan Janet. Dan misteri kehilangan Janet akhirnya terjawab bila September 19 mayatnya ditemui di Bukit Holydale Quarry, Springfield. Dan hasil DNA mendapati bahawa lengan tu memang lengan Janet. Dan polis memang confirm dan sah itu memang tubuh Janet di Palma. Anehnya masa tu, mayat Janet di Palma ni dikelilingi bahan-bahan ritual macam tengkorak, objek pemujaan yang dikaitkan dengan ritual pemujaan syaitan. Tapi ini semua still lagi kabar angin yang dikatakan oleh penduduk di Springfield, di mana pihak polis menafikan kenyataan tu. And bukan tu je guys, dalam kebanyakan cerita, detail yang paling konsisten sekali, ranting kayu yang disusun di sekeliling Janet yang membentuk seolah-olah keranda. And cerita tu pun tak begitu mengherankan sebab dikatakan kawasan di mana Janet dijumpai tu dipanggil sebagai The Devil's Teeth. Pihak polis dah buat macam-macam kaedah penyiasatan, termasuklah kaedah autopsi untuk mengenal pasti macam mana Janet ni mati. Kabar anginnya, ramai orang anggap yang Janet ni korban kepada sebuah aliran sesat penganut ilmu hitam yang mengorbankan manusia untuk ritual dia. Misteri kematian Janet ni bukan saja terdapat pada bagaimana mayat Janet ni dijumpai, tapi sama juga misterinya bila laporan autopsi mengatakan yang mayat dan baju Janet tak menunjukkan bukti seolah-olah dia patah tangan, dia patah kaki ke, ada kesan tembakan ataupun ada kesan tikaman supaya boleh ada clue untuk menyelesaikan masalah penyiasatan ni. Dan pengambilan dadah pun tak dapat dikesan. Tak ada pun substance yang dijumpai dekat tubuh badan Janet. Tapi atas sebab yang disembunyikan, pihak coroner ataupun pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pembedahan siasat mengatakan yang Janet ni mati akibat dicekik. Dan pada awal penyiasatan, pihak polis dapat satu tips di mana ada seorang lelaki bernama Red. Dia ni gelandangan, suka berkeliaran di kawasan di mana Janet di Palma ni dijumpai. Jadi pihak polis menahan dia dan cuba mendapatkan clue. Tapi untuk menyabitkan kesalahan Red ni gagal sebab tak cukup bukti. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tapi akibat daripada cerita yang tidak konsisten di kalangan kawan-kawan Janet, keluarga Janet, penduduk di mana Janet tinggal, membuatkan polis mati akal. Akibat daripada kekurangan tips itulah menjadi penyebab kes Janet di Palma akhirnya ditutup. Ada teori yang mengatakan kematian Janet ni dikaitkan dengan
kes pembunuhan seorang lelaki pembunuh bersiri bernama John List yang terjadi 10 bulan sebelum kematian Janet. Bolehkah kita tuduh John List tu pembunuh Janet? Seorang editor daripada majalah Weight and J, majalah yang famous ketika tu, berminat untuk menyiasat misteri kematian Janet ni. Pada tahun 1999, seorang lelaki iaitu editor bernama Mark Horan cuba mendapatkan case file kat Union County, Springfield bagi mendapatkan case file berkenaan Janet. Usaha diorang seolah-olah ada kekangan daripada pihak berkuasa. Tapi yang peliknya, bila pihak berkuasa cakap case file tu dah hilang disebabkan kawasan Springfield yang dilanda taufan tahun 1999. Tapi ada ura-ura kata yang kes tu sebenarnya ada dan pihak polis cuba menyembunyikan dia. And after 10 years, Jess Pollak dengan Mark Moran menerbitkan sebuah buku bertajuk De Palma Case 2015. Anak saudara Janet sendiri iaitu Ray finally berjaya dapatkan salinan kes Janet daripada Ofis Mendakwa Raya Union County. 2 tahun dia berusaha untuk dapatkan case file tu. Ini termasuklah gambar crime scene yang sebelum ni didescribe oleh pihak polis sebagai missing. Dikatakan pelbagai bahan bukti seperti kayu dan batu yang dikabar anginkan oleh penduduk Springfield tak ada pun dalam gambar tempat kejadian. Sama ada crime scene tu dah diubah suai ataupun memang misteri tu menjadi tanda tanya, di mana pihak polis pun gagal untuk jumpa. Dan benda lain yang hilang ialah alatan ritual pengorbanan binatang pun tak ada dalam tu. Objek yang paling dekat dengan mayat Janet pun cuma 2 ranting pokok yang jatuh. Itu pun jatuh pun sebelum Janet mati dekat situ lagi. Macam yang kita cakap sebelum ni, kenapa lokal cakap ada bahan-bahan ritual syaitan dekat tempat kejadian, tapi dalam gambar tak ada pun. Jadi siapa yang betul? Polis ke ataupun penduduk Springfield? Banyak dakwaan mengatakan penyiasatan tentang Janet ni lebih cenderung kepada konklusi bahawa Janet mati sebagai nature causes atau setidak-tidaknya simbol yang disampaikan oleh pembunuh Janet. Ini ialah sebahagian daripada gambar-gambar yang ada dalam case file tu. Bertahun-tahun Ray ataupun anak saudara Janet dimomokkan oleh bekas penyiasat Springfield dulu, yang tempat kejadian tu adalah kawasan penduduk suka berpesta, dan seolah-olah bekas penyiasat tu mengatakan yang Janet ni overdose masa berpoya-poya dengan kawan-kawan dia. Bagi Ray, tuduhan tu tak berasas. Situasi yang penyiasat tu cakap lain, tapi dalam gambar cakap lain. Sebab apa? Sebab tempat dan Janet mati tu lebih overgrown dan lebih banyak kawasan bersemak samun, dan tak sesuai dengan apa yang cuba digambarkan oleh penyiasat tu. Tak ada langsung bukti mengaitkan ada pesta pun. Dalam case file tu ada benda lain yang jadi. Contohnya bila purse Janet hilang, barang-barang dia semua ada. Contohnya macam tisu, inhaler, benda kompak, lipstick, kunci pada cincin, botol kecil yang ada bahan substan yang ada vial yang disimpan dalam satu botol kecil, yang pihak autopsi pun gagal untuk kenal pasti tu bahan apa. Tapi dalam kebanyakan barang tu, macam yang aku cakap tadi, beg Janet tak ada. Kat mana beg Janet? Kenapa cuma beg Janet yang hilang? Sampai sekarang beg bimbit dia tak dijumpai dan semakin banyak persoalan tak berjawab. Berdasarkan kabar angin yang dikatakan penduduk Springfield, surat khabar New York Daily katakan Janet adalah mangsa korban kepada ahli penyembah syaitan atau satanis, atau setidak-tidaknya golongan ahli sihir wanita yang dah lama beroperasi pun dekat Woncong Reservation, kawasan hutan simpan di mana Janet dijumpai. Kes kejadian ni mengumpul lebih banyak kekeliruan daripada banyak jawapan. Kenapa pihak polis setengah abad cakap yang kes file Janet dah rosak masa serangan taufan Floyd tahun 1999? Macam mana Janet mati? Kenapa ada yang dikatakan penduduk tu tak ada dalam gambar kejadian? Kenapa polis beria-ria mengatakan Janet mati akibat mabuk? Apa sebenarnya disorokkan daripada kita semua? Sampai sekarang kes tu masih menjadi misteri dan tak ada siapa ada jawapan yang pasti
macam mana Janet boleh mati dan apa motifnya Janet dibunuh. Adakah dia cuma mangsa pembunuh berseri ataupun memang betul Janet adalah korban bagi pemujaan syaitan. Segala kebenaran tu ada pada dia. Guys, terus ke button subscribe, like dan share this video kalau korang suka ke video ni. So tak salah pun kalau korang tekan ke button subscribe. Klik notification bell untuk fast update. Itu je daripada aku. Sayonara.